Kemana tentang hari kebangkitan, dia akan menafikan perkara tersebut. Kenapa? Kerana adat tidak seperti itu. Dia akan menyalahi adat. Mukjizat menyalahi adat, maka dia akan menafikan hari kebangkitan. Dia menafikan mukjizat para nabi. ونشأ عنه بدعة مختلف في كفر صاحبها كبدعة من اعتقد حدوث الأسباب العادية وتأثيرها بجعل الله تعالى فيها قوة لذلك. Dan timbul dan terbit juga daripada Rabtul Adi ini ialah orang bid'ah yang mukhtalaf fi kufri. Seperti bid'ah orang yang mengiktikadkan baharunya asbab al-adiyah dan memberi bekasnya asbab tersebut yang Allah jadikan Allah jadikan padanya itu kekuatan pada demikian itu. Walau sya'a lam tu'athir faqad sabaka ma fi dhalika min al-khilaf. Dan lepas itu faqad sabaka ma fi dhalika min al-khilaf. Mukaddimah yang sebelum ini kita sebutkan, dia dibahaskan tentang masalah ini, iaitu tentang orang yang mengiktikadkan bahawa asbabul adiyah itu ada kekuatan yang boleh memberi bekas kepada dia, itu mu'athir, iaitu bid'ah. Mereka itu atas mu'tamad, mereka itu adalah golongan bid'ah, seperti golongan Mu'tazilah. Mereka mengiktikadkan kepada seseorang, Allah menjadikan kekuatan, dan dengan kekuatan itulah mu'athir kepada af'al, kepada sebuah af'al. Jadi أيوة خطورة الجهل المركب. وأما الأمر الخامس وهو الجهل المركب الذي هو اعتقاد الأمر على خلاف ما هو عليه. Iaitu jahil murakkab. Yang kelima ialah jahil murakkab. Seseorang itu mengiktikad sesuatu perkara yang menyalahi ala ma huwa alaihi, iaitu menyalahi waqi' sebenar ataupun nafsul aqli. فلا شك أنه سبب للتمادي على الكفر إن كان ذلك كفر والذي وقع الجهل باعتقاده. Yang tidak syak bahawasanya itu adalah sebab kepada seseorang itu berterusan di atas kekufurannya. In kana dzalikal kufru huwa alladhi waqa'a al-jahlu bi'tiqadihi, ka jahlil falasifah bi'tiqadihim qidamul aflak. Seperti jahilnya orang falasifah dengan i'tiqad mereka itu qidamul aflak. Wa'tiqadihim ta'thir al-ilahi bi tariqi ta'lil. Dan i'tiqad mereka ta'thir al-ilah bi tariqi ta'lil. Wa nahwa dhalik min kufriyati. وهو أيضا سبب في التمادي على البدعة. أيوة. إن كانت تلك البدعة بدعة هي التي وقع الجهل باعتقادها كجهل القدرية seperti jahilnya orang Qadariyah باعتقادهم استقلال الحيوانات بإيجادها أفعالها الاختيارية. Dengan i'tiqad mereka itu bahawasanya hayawan itu menjadikan perbuatannya al-ikhtiyariyah itu dengan sendirinya, tanpa kudrah Allah Ta'ala. Itu i'tiqad orang Qadariyah. Maka mereka itu berada di dalam bid'ah. Selama mana mereka itu terus jahil tentang perkara tersebut dengan apa yang mereka i'tiqadkan. Wa'tiqadihim wujub mura'ati salahi wa aslahi fi haqqil maula. Begitu juga i'tiqad mereka tentang wajibnya mura'ati salah wal aslah. Wa nahwa dhalika min sa'iril bid'il i'tiqadiyah. Tafawutu ilajil mubtala bil jahl al murakkab wal mubtala bil jahl al basit. Wa innama kana jahlul murakkab sababan wa aslan li tamadi ala kufri wal bid'ati. Hanya saja jahil murakkab itu adalah sebab dan asal kepada berterusannya di atas kufur dan bid'ah. Liajli adami syu'uri sahibihi bi jahlihi. Kerana orang yang jahil murakkab itu dia tak sedar dirinya dalam keadaan jahil. Wa i'tiqadi shawaba wal haqqa fi jahlihi. Dan dia i'tiqad dia itu dalam keadaan kebenaran. Wa man kana ala hadhihi sifati fa innahu la yatlubu al khuruja an jahlihi.
orang yang berada sifat seperti ini, dia rasa dia dalam keadaan kebenaran, maka dia takkan ada usaha untuk keluar daripada kejahilan. لأنه هو الصراط المستقيم عنده. Kerana itu adalah benar di sisi dia. Aku berada di atas jalan yang benar, katanya. وإذا اتفق أن يجيء من يشككه في معتقده أو يرده إلى ما هو الحق في نفس الأمر. Apabila ittafaqa an yaji'a man yushakkihu fi mu'taqadihi, ya, ada orang yang datang yang memberi syak pada i'tiqadnya ataupun rad ila ma huwa al-haq fi nafsil amri, yamtana, dia menegah daripada mendengar kepada rad tersebut, ومن قبول قوله, dan daripada menerima perkataan orang tersebut. Bilkhilafil jahlil basir, bersalahan orang yang jahil basir. Jadi jahil ada dua, jahil murakkab dan jahil basir. وهو عدم إدراك أمر من الأمور. Orang yang jahil basir, dia itu tidak tahu apa-apa. فإن صاحبه يطلب العلم بما جهله إن شعر بعدم إدراكه. Jadi orang yang jahil basir ini, dia akan mencari ilmu untuk dia itu keluar daripada kejahilan, sebab dia rasa dia tak tahu. وإن غفل عن ذلك وجاء من ينبهه لطلب العلم بذلك. Jika dia lalai dan datanglah orang yang memberi yunabbih dia untuk menuntut ilmu bidzalik, au jaa man yuallimuhu ma jahilahu fa innahu yujibu ila dzalika wa yaqbalu. Maka dia akan terima bila ada orang yang beri nasihat kepada dia atau orang yang mengajarkan dia ilmu, maka dia akan terima. Sebab apa? Dia kata aku tak tahu. Jadi orang yang jahil basir ni lagi mudah untuk dinasihati, lebih mudah untuk didakwah berbanding dengan orang yang jahil murakkab. Fa innahu yujibu ila dzalika wa yaqbiluhu. Lima jubilat alaihi nufus minan nafarati anil jahlil basir. Dia kerana seseorang itu dirinya itu mempunyai sifat untuk keluar daripada kejahilan. Wa mahabbati tahsilil ilmi, dan dia mempunyai sifat untuk suka untuk menghasilkan ilmu. Bima laysa ma'luman laha, sababul jahlil murakkab. Aywa. Wa sababul jahlil murakkab wuthukun nafsi fil aqliyat. Wuthukun nafsi fil aqliyat bima laysa burhaniyan. Sebab jahil murakkab itu ialah percaya diri itu kepada perkara-perkara akliyat bima laysa burhaniyan minal adillah, yang mana itu bukan burhan daripada adillah. Wa tahsinuz zan bima yastabidu, wa tahsinuz zanni bima yastabidu bihi min anzariha wa istinbatiha. Dan dia tu tahsinuz zan, dia dia baik sangka kepada padahal dia itu tertipu dengan pandangannya dan istinbatnya. Itu sebab jahil murakkab. Kalau tidak, dia tak jahil murakkab. Sebab dia rasa dia benar dengan apa yang diistinbat, dengan apa yang aku belajar. Aku rasa itu benar. Aku berada di siratul mustaqim. La siyama indama tadhharu laha al-isabatu lil haqqi fi ta'di anzariha. Lebih lagi orang yang bila dia itu tazharu lahu al-isabah, zahir bagi dia itu isabah lil haqq, itu tepat, dia benar dia pada sebahagian daripada anzarnya. Fatazhu wa ta'jabu wa tu'jibu hina izin. Maka dia pun merasa apa? Dia rasa sebab apa? Betul aku ni. Wa taqisu sa'ira anzariha ala dhalika an-nadri alladhi manna al-mawla. Kemudian dikiaskan kepada yang lain. Padahal dia betul satu je. Sebahagian kecil dia betul. Kemudian dia kias. Semua yang aku istinbat ni betul juga ni. Sebab apa? Sebab ini adalah anugerah daripada Allah Ta'ala kepada aku. Alladhi manna al-mawla al-karim tabaraka wa ta'ala fihi bit-tawfiqi bidarakil haqq fadlan minhu jalla wa ala. Sebab itu kita ni untuk elak daripada sifat ini, kita kena ada rasa
kita ni dalam keadaan kekurangan, ya? Kena ada rasa tak cukup, ya? Baru kita boleh buang sifatnya, ya? Tapi kalau kita rasa kita dah banyak belajar, kita dah banyak kitab, kita dah banyak pergi dars, kita dah banyak mutalaah, kita yang paling banyak muzakarah, maka sebab itu kita susah nak menerima orang lain nanti. Orang bagi pendapat, kita tak nak dengar. Alah, kau kecil lagi, kau baru setahun jago. Aku dah 3 tahun, 4 tahun kat sini, ya, aku dah belajar master, kau baru degree, ya, kau baru tahun 1, aku tahun 4. Dia kata, ya, baru nak. Siapa lagi lama makan garam? Ya, maka sebab itu sebab kepada jahil murakkab, ya. Dan kadang-kadang apatah lagi kalau seorang itu pada beberapa masalah dia benar, maka bila dia akan kiaskan, oh yang ini pun aku akan benar juga, ini pun aku akan benar juga, ini pun aku akan benar. Ya, tak. Kita ini bukan maksum. Kita ini sentiasa untuk menerima kesalahan, ya. Ya. Jadi tak ada sebab kita nak rasa kita yang paling baik, kita yang paling bagus, ya, kita yang paling terkehadapan daripada orang lain. Tak. Ya, hantar saya sekalipun, mungkin saya salah, ya. Dan saya tak suruh hantum ikut saya, ya. Sebab itu kita belajar, bukan kita ikut totok guru kita. Tak, ya. Balik kita kena kaji balik, ya. Barangkali salah apa yang saya sebut, ya. Kemudian kita betulkan balik. Saya pun ketika mana saya mengaji dengan para masyayikh, saya dengar apa yang tak betul, kita kaji balik. Kadang-kadang berlaku ikhtilaf, ada percampuran dalam mazhab, ya, pendapat ulama ini lain, tapi ini lain, dalam taksim berbeza, ya. Kadang-kadang kita manusia kan, kadang-kadang tersalah. Tapi kita belajar, bila kita berguru, kita mengambil gambaran awal terhadap ilmu tersebut. Itu kelebihan orang yang berguru berbanding orang yang semata-mata baca kitab sendiri kat rumah, duduk dalam bilik seorang-seorang, tak keluar bilik, ya, melainkan makan, pergi tandas, mandi, pergi kuliah. Kalau pergi kuliah, bahaya, jahil murakkab. فعوقب هذا الناظر بالحرمان وعدم التسجيل في سائر الأنصار Ditakabburihi. Tengok, ditakabburihi. Kerana takabur dia, maka dia itu terhijab daripada mendapatkan kebenaran. Wa ihmalihi syukra ni'mati darati sawabi allati infarada biizda'iha al-Maula Jalla wa Ala. Dia mengabaikan mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala berikan kebenaran kepada dia. Walaysa lil aqli, bahkan digunakan nikmat tersebut untuk berbangga diri, ya. Walaysa lil aqli wala lil fikrati wala lil dalil sahih madatan wa tarkiban fihi ta'thir al-badal la bi tariqi tawallud wala bi tariqi ta'dil wa ihmalihi luzum at-tawaddu. Dan dia itu ihmal kepada luzum at-tawaddu, ya, itu dia sentiasa membesarkan diri, ya. Wal fakri ila al-Maula tabaraka wa ta'ala jalla wa ala, diihmalkan perkara itu, ya. Sebab itu kita kena ada rasa, ya, sentiasa berharap kepada Allah supaya kita ini sentiasa berada di jalan yang benar, ya. Itu kan ada doa tu kan, ya, Allahumma arinil haqqa haqqan, ya, warzuqna ittiba'ah, ya. Wal fakri ila al-Maula al-Karim jalla wa ala fi kulli nazarin yakifu bi balihi. Qala Allah azza wa jalla sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi al-haqq wa yakunu aidan هذا الجهل المركب في الشرعية كما يكون في العقلية يكون من المقلدين كما يكون من الناظرين. Dan jahil murakkab ini boleh berlaku pada syar'iyat ataupun pada akliyat. Begitu juga boleh berlaku kepada orang, sama ada dia itu orang yang nazir ataupun dia itu orang yang muqallid,
Maka jahil murakab itu tak terlepas daripada sesiapa pun, ya. Khata'ut tamassuk. خطأ التمسك في عقائد الإيمان بظواهر الكتاب والسنة. وأما الأمر السادس وهو التمسك في عقائد الإيمان بمجرد ظواهر الكتاب والسنة من غير تفصيل بين ما يستحيل ظاهره منها وما لا يستحيل، فلا خفاء في كونه أصلا للكفر أو البدعة. Ada perkara yang keenam, iaitu at-tamassuk fi aqaid iman, iaitu berpegang kepada aqaid iman dengan semata-mata zahir kitab was sunnah min ghairi tafsilin, tanpa membezakan di antara ma yastahilu zahiruhu minha, apa yang mustahil zahirnya itu daripada aqaid iman, dan juga wa ma la yastahil fala khafa'a, maka nyatalah daripada keadaannya itu aslan bil kufri aw bid'ah, itu seorang itu dia akan jatuh kepada kufur atau bid'ah. أما الكفر فكأخذ الثانوية القائلين بألوهية النور وظلمة من قوله تعالى الله نور السماوات والأرض أن النور. Adapun orang yang jatuh kepada kekufuran dengan sebab dia berpegang kepada zuhir kitab dan sunnah, seperti golongan Thanawiyah. Thanawiyah iaitu mazhab yang mengatakan dua Tuhan, iaitu Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Lepas tu dia kata al-qailina bi uluhiyyati nur wal zulmah min qawlihi ta'ala Allahu nurus samawati wal ard anna an-nura ahadul ilahaini wasmuhu Allah. Jadi Tuhan nur itu Allah. Walam yanzuru ila istihalati kauni nuri ilahan, tetapi mereka tidak nazar kepada mustahilnya cahaya itu Tuhan. Kenapa? Kerana cahaya itu mutaghayyir hadis. Cahaya itu sesuatu yang berubah, yang baru. Yujad wa yanhadir, ada dan tiada. Wal ilah yastahilu alaihi taghayyur, Tuhan itu mustahil dia itu berubah. Wa yajibu lahul qidam wal baqa, maka wajiblah dia itu bersifat dengan qidam dan baqa. ممتنع ظاهره يصار به إلى تفويض أو التأويل وإذا كان كذلك. Perkara yang tertegahlah zahirnya itu, maka dia akan dibawa kepada sama ada tafwid ataupun takwil. Sebab itu di dalam matan Jawharah disebut wa kullu nafsin awhamat tashbiha awilhu aw fawid warun tanziha. Setiap nas yang awhamat tashbiha, maka takwilkan olehmu atau tafwidkan akan dia, warum tanziha, dan sucikan Allah Ta'ala itu. Kerana Al-Quran itu dia terdiri daripada ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat, di sini problemnya. Di sini problemnya. Maka tidak boleh mengambil semata-mata kepada zahir ayat. Terus. وإذا كان كذلك كذلك وجب حمل الآية على خلاف ظاهرها. Apabila seperti demikian itu, maka wajib kita hamalkan ayat itu di atas khilaf zahirha. Maknanya tidak kita mengambil di atas zahirnya. Imma ma'a tafwili ila al-Maula tabaraka wa ta'ala fi ta'yini al-murad minha. Sama ada dengan tafwid, berserta tafwid kepada Allah Ta'ala. Maknanya maksud tafwid ialah menyerahkan. Menyerahkan makna zahir itu kepada Allah. Wa huwa madhhabu salafi fi jinsi hadhihi al-dhawahir. Salafi. Jadi kita menyerahkan makna itu pada menentukan murad daripada ayat tersebut itu kepada Allah. Dan itulah yang dipegang oleh golongan-golongan salaf. Wa imma ma'a ta'yini ma'nan yasihhu iradatuhu bihadha al-lafz fi al-lughah al-arabiyya li'anna al-Qur'ana nazala bi alsinatihim.
Ya, ataupun kita dengan kita menentukan makna yang sah kehendaknya itu dengan lafaz tersebut fi lughatil Arab, pada lughah Arabiah, kerana Quran turun di atas lisan mereka itu, iaitu mazhab Imam al-Haramain wa kathirin min al-a'immah. Tetapi dia tak mutarik macam tu. Sebab apa? Kalau kita istiqra', kita lakukan pemeriksaan di atas kaul-kaul salaf ataupun tafsiran ulama-ulama salaf dulu, telah ada sebenarnya golongan-golongan salaf yang melakukan takwil, yang melakukan takwil secara tafsiri, dah berlaku. Cuma disebut di sini atas jalan aghlabiyah. Ghalibnya salaf itu mereka tafwid, ghalibnya khalaf mereka itu takwil. Maka sebab itu maka jalan salaf itu disebut aslam. Jalan khalaf itu disebut ahkam. Aslam maknanya lebih selamat, golongan salaf. Kenapa? Kerana murad daripada kalimah ini kami tak tahu, kami serahkan kepada Allah. Itu lebih selamat, ihtiyat. Khalaf, tak. Khalaf kata kita takwilkan kepada makna yang layak bagi Allah Ta'ala. Takwilkan kepada makna yang layak bagi Allah Ta'ala, pindah makna. Maka itu ahkam, terlebih kukuh. Jadi kita kena faham kenapa berlaku macam ni. Kerana apa kita kata, masyarakat itu berubah kan, daripada satu zaman ke satu zaman. Islam itu semakin berkembang. Islam yang ada zaman salaf tak sama dengan Islam yang ada pada zaman khalaf. Kerana Islam pada zaman khalaf itu, Islam berkembang dengan sangat rancak, sehingga ke negara-negara ajam, orang-orang ajam memahami Al-Quran tak sama seperti orang Arab memahami Al-Quran. Dan para sahabat, tabi'in dan tabi'in yang masih hidup pada zaman yang hampir dekat kepada zaman salaf, maka mereka itu kurang syubhahnya berbanding dengan orang yang hidup pada zaman khalaf. Maka tidak ada keperluan untuk takwil ketika itu. Tapi bila sampai kepada zaman khalaf, maka keperluan untuk takwil itu jadi ولهم في ذلك تأويلات مذكورة في كتب التفسير من جملتها. Bagi mereka itu beberapa takwil yang disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir, setengah daripadanya. أنه يحتمل أن يكون اللفظ خرج مخرج الاستعارة أو التشبيه. Lafaz itu kharaja makhraj al-isti'arah ataupun dia itu tashbih balik, iaitu dia menempati pada isti'arah atau tashbih balik. Bi anju'ila al-'adamu kadhulmatin. Ini menghuraikan kepada ayat tadi, Allahu nurus samawati wal ardh, dengan bahawa dijadikan al-'adam kazulmatin, seperti kegelapan. Istatara fihi wujudul kainati minas samawati wal ardi, yang tersembunyilah di dalamnya, di dalam ketiadaan tersebut, oleh wujudnya kainat minas samawati wal ardh. Maknanya ketika mana ketiadaan alam ini, iaitu daripada langit dan bumi, dia seperti tersembunyi di dalam ketiadaan. Aywa. ولما توقف خروجها من العدم إلى الوجود في ذواتها وصفاتها على إيجاد المولى العظيم تبارك وتعالى لها. Tatkala terhentilah keluarnya daripada, iaitu keluarnya as-samawat wal ard itu, daripada tiada kepada ada, fi zawatiha,
iaitu fi zawadil kainat wa sifatiha ala ijadil maula tabaraka wa ta'ala. Maknanya dia terhenti di atas mengadakan Allah Ta'ala baginya, kama tawaqqafa zuhurul asya, sebagaimana terhentinya sesuatu, zuhirnya sesuatu perkara yang mustatirah, yang tersembunyi, bizulmah ala intisyari nuri alaiha, sebagaimana sesuatu yang tersembunyi itu dia terhenti, zuhirnya itu dia, keluarnya dia itu dia apabila intisyari nur, apabila tersebarnya cahaya, maka zuhir benda itu. Maka begitulah juga alam ini. Ketika mana langit, bumi tidak ada, dia istatara, dan tersembunyi. Dan terhentinya dia daripada adam kepada wujud, itu dengan Allah mengadakan dia. Allah mengadakan dia. Sebab itu Allahu nurus sama. Allah itu nurus samawati wal ardh. Coba ikra. أطلق بهذا الاعتبار على المولى جل وعلا أنه نور السماوات والأرض. Diitlakkan dengan iktibar ini di atas Allah Ta'ala bahawasanya ia nurus samawati wal ardh, أي وجل وعلا المظهر للسماوات والأرض ولجميع الكائنات. Dan Allah Ta'ala itu yang muzhir, yang menzuhirkan bagi as-samawati wal ardh walijami'il kainat. Al-muzhir yani al-mujib bi khalqihi laha awwalan. Dan Allah, dengan Allah menjadikan kainat tadi mula-mula, kemudian wa imdadiha thaniyan, Allah mengekalkan dia, wa bi ibqa'i dhawatiha bima wala 'alayha min nafaqatil a'radil mutakathirah kasratan la yuhsi 'adadaha illa huwa jalla wa 'ala. Itu dengan Allah mengekalkan zatnya itu, zatnya kainat itu dengan arad-arad yang datang. Kan kita ni kan as-samawat wal ardh itu wa ma bainahuma, itu ada aradnya. Banyak arad. Dan itu la yusi adalah. فلولا المولى تبارك وتعالى بما نشر على وجود الممكنات من أنوار قدرته وإرادته وعلمه لوجب بقاؤها في ظلمة العالم أبد الآباد. Kalaulah tanpa dari cahaya kudrah, iradat dan ilmu Allah Ta'ala itu di atas menjadikan mungkinat ini, saya wajiblah kekalnya kainat ini di atas kegelapan ketiadaan abadal abad. ولهذا إذا طوى سبحانه عن هذه العوالم ما نشر على وجودها من نور تعلق صفاته ببقائها وإمدادها. Maka kerana ini, apabila tawa subhanahu wa ta'ala an hadhil awalim, apabila Allah menghabiskan daripada alam ini, dari di atas kewujudannya alam ini, daripada nur cahaya takluk sifatnya dengan mengekalkan kainat tersebut dan imdadnya, kharibat wa faniyat, nescaya binasa. Sebab apa? Sebab Allah takluk Allah Ta'ala itu selesai. Kita ni kan, kita berada di dalam takluk Allah. Kita terus ada wujud. Stop. Habis. Atau dia kharibat wa faniyat. Fana, binasa. ودخلت في ظلمة عدمها. Maka masuklah kita ke dalam zulmati adamiha, dalam kegelapan ketiadaan. الذي كانت عليه حتى يقابل أيضا وجودها بأنوار قدرته وإرادته وعلمه على البعث والنشأة. Sehingga yuqabila aidan, ia bertemu juga wujudnya itu dengan anwar kudrahnya Allah Ta'ala, cahaya kudrah Allah dan iradat dan ilmunya Allah Ta'ala itu indal ba'thi wan nash'ati thaniyah. Kemudian nanti dengan takluk kudrah Allah Ta'ala
pada ketika hari kebangkitan, maka ketika itu kita wujud semula. Ya, kita wujud semula. Fatusbihu hina idin tarfulu fi athwabi wujudiha zahibatan wa jaiyatan. Maka ketika itu hina izin tarfulu fi athwabi wujudiha zahibatan aw wajaiyatan. Maknanya jadilah ketika itu kainat ini tarful fi athwabi wujudiha. Maknanya tarful ni maknanya tengok orang perempuan kalau hari perkahwinan dia pakai gaun yang, berarti orang Mesir punya gaun tu besar. Dia berjalan gitu. Dia berjalan dengan kain yang labuh dalam keadaan gah. Itu tarful fi athwabiha. Maknanya ketika mana kita dijadikan semula, maka berjalanlah kainat itu, ya, zahibatan wa jaiyatan, kullun sa'iran. Di kinayah tu ya. Baik, terus kullun sa'iran. Kullun sa'irun ila ma hakama bihi maula al-azim jalla wa ala wa aradahu fi azalihi. Dan segala kain, sa'iran itu kainan, itu dia ialah kepada barang yang menghukumi Allah Ta'ala dan menghendaki Allah Ta'ala pada waktu asalinya, ya. Fasaha idan an yuqala ala tariqi majazati lughatil arabi wa isti'aratiha wa tafannuniha fi bada'i wa tashbihatiha. Maka sah ketika itu an yuqal ala tariqi majazati, di atas tariq, di atas jalan majazati lughatil arab wa isti'aratiha, dan tafannunnya fi bada'i tashbihatiha Allahu sama wa tiwal ويحتمل أن يكون المراد بقوله تعالى الله نور السماوات والأرض أنه به تعالى ظهرت أنوارها الحسية dan diihtimalkan bahawasanya murad dengan perkataan Allah Ta'ala Allah nurus samawati wal ardh annahu bihi ta'ala zaharat anwaruha al-hissiyah, ya, bahawasanya dengan zahirlah anwarnya Allah Ta'ala yang hissiyah itu daripada syamsin wa qamarin wa nujumin wa suruj wa anwaruha al-ma'nawiyah. Wa anwaruha al-ma'nawiyah ka'ulumil malaikati wa ulumil anbiya'i wa rusuli wal aqtabi wal awliya'i wa salihina wal ulama'i wa ahwalihimul sunniyati at-tabi'ati li tilka al-ulumi wal ma'arif. فالمعنى أن تلك القلوب والجوارح إنما استنارت بتلك العلوم والأحوال والأعمال بإنارة المولى العظيم لها بذلك. Dan maknanya itu adalah bahawasanya hati dan jawarih dia itu bercahaya dengan bitilkal ulum, dengan ilmu pengetahuan tersebut, dan wal ahwal wal a'mal biinaratil, dengan mencahayakan Allah Ta'ala baginya, bagi hati tersebut itu dengan tilkal ulum wal ahwal wal a'mal la bihawliha wala biquwwatiha fa huwa ta'ala idhan nurus samawati wal ardh wa mithlu hadha al majaz aw tashbih ومثل هذا المجاز أو تشبيه مألوف اليوم في عرف الناس يقولون في من تتوقف عليه أمور البلد تصرفات أهلها بطريق السداد والعافية. Dan seumpama majaz ini ataupun tashbih ini ma'lufun al-yawm fi urfin nas, iaitu biasa pada hari ini, uruf, dah jadi uruf manusia hari ini. Mereka akan berkata, orang-orang akan kata pada orang yang tatawaqqaf alaihi umur al-balad wa tasarrufah, ni maknanya dia ni orang penting. Contoh ya, kita hari ini ada orang penting di dalam sebuah negara ataupun sebuah kampung, ya. Maka kalau seseorang itu nak mohon, nak kerja ataupun nak minta beasiswa ataupun nak dan sebagainya, semua orang kena pergi jumpa dia, minta tanda tangan dia. Ataupun dia itu adalah wakil rakyat, maka segala permintaan kalau kita nak minta dana, nak buat program dan sebagainya, semua kena melalui dia. Itu dia. Orang fiman tatawaqqaf alaihi umurul balad wa tasarrufatu ahliha bitariqis sadad wal afiyah fulanun huwa nur hadhihi al-madinah. Maka orang akan mengatakan kepada orang itu, orang yang diharapkan itu adalah, dia itu adalah cahaya bandar ini.
Nur, kita sebut dengan nur. Bukan dia itu benar-benar nur. Tapi majaz. Sebut atas jalan majaz. Aibihi istanarat wa zaharat mahasinaha. Iaitu dengan dia, iaitu dengan fulan tadi itu bercahaya dah dan zaharat mahasinaha. Wallahu ta'ala a'lam bimuradihi. Wa amal bid'ah. Wa amal bid'atu an-nashi'atu an taqlidi mujarradi bawahir kitab wa sunnati. Adapun bid'ah yang timbul daripada taklid dengan semata-mata zahir kitab dan sunnah, maka fakathirun jiddan, banyak sangat. Aywa Ka akhdhil mujassimati al-jismiyata min zawahir qawli ta'ala. Seperti orang-orang mujassimah memahami jismiyah daripada zahirnya kitab firman Allah Ta'ala, lima khalaqtu biyadai. So apa ayat sebelum dia? Ya iblis, ma mana'aka an tasjud. Ya, Allah tanya kepada iblis, ma mana'aka an tasjud. Lima khalaqtu biyadai. Wahai iblis, apa yang mencegah engkau daripada sujud? Bagi apa yang aku ciptakan dengan biyadai. Syuf, biyadai, tangan. Ya, ini Allah ada tangan. Ada wal ikhtisas bi jihati fawqin bi tariq al-tahayyuz wa imarat al-firad ka ikhtisas al-ajsami min qawli ta'ala ar-rahmanu 'ala dan mengkhususkan jihah atas bitariqit tahayyus wa imaratil farq, dengan jalan tahayyus iaitu menempati ataupun imaratil farq, kakhtisasil ajsam, sebagaimana mengkhususkan ajsam min qawli ta'ala ar-rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Ma'ruf ayat ni. Min qawli ta'ala yakhafuna rabbahum min fawqihim wa nahwi dhalik wa ka'akhsihim aidan. Dan begitu juga orang-orang mujassimah, mereka memahami al-jismiyah wal jihah wal intiqal bil harakah was sukun min qawlihi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna ila as-sama'id dunya idza kana thuluthul akhiru min al-lail. Ya, Tuhan kami turun ke langit dunia apabila pada 1/3 malam, 1/3 akhir malam. Ya. Daripada situ mereka mengisbatkan jisim pada Allah. Allah ada jihah, ada atas bawah. Kerana ada yanzil itu mesti daripada fauq kepada tahat. Intiqal, pindah. Harakah, gerak, sukun. Ya, harakah. Baik. Itu bid'ah yang timbul pada hari ini. Ya. Dan disebut pun dalam oleh Imam As-Sanusi, kan? Hari ini bertibaran fitnah. Ya. Qanunut ta'wil. Mushkilatul kitab was sunnati kathiratun jiddan. Tengok ni kaedah bagaimana kita nak buat takwil. Ada berapa mazhab? Wa qad sannafa al-ulama'u fi jam'iha wal kalami 'alayha tasanif. Wal dhabitu al-jumli fi jam'iha anna kull mushkilin minha mustahil adh-dhahiri fa innahu yunzaru fihi. Anna kull mushkilin minha mustahil adh-dhahir fa innahu yunzaru fihi. Tengok dhabit dia macam mana. Fa in kana la yaqbalu min at-ta'wil illa ma'nan wahidan. Jika tidak menerima ia daripada takwil melainkan makna yang satu, wajib an yuhmala alayhi ka qouli ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia berada di mana saja kalian berada. Fa innal ma'iyyata bitahayyuzi wal hululi fil makani mustahilatun 'ala al-maula tabaraka wa ta'ala. Tengok, apabila ayat itu kita nampak bahawa dia hanya menerima satu makna sahaja untuk ditakwil, maka wajib kita takwilkan di atas makna tersebut. Maka bila kita baca wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah bersama dengan kalian ketika di mana saja kalian berada, maka kebersamaan itu membawa kepada tahayyus. Kerana kum, iaitu kalian itu, bukankah kalian itu mutahayyiz? Kalau Allah bersama dengan kalian, Allah juga mutahayyiz.
فإن المعية بالتحيز والحلول في المكان مستحيلة على المولى تبارك وتعالى لأنها من صفات الأجسام, kerana itu daripada sifat ajsam. Fata'ayyan, sarful kalami an zahirihi, maka hendaklah sarful kalam an zahirihi, palingkan kalam itu daripada zahirnya. wala yakbalu huna illa ta'wilan wahidan dalla alaihi siyaq, Dan tak terima di sini melainkan takwil yang satu yang menunjukkan di atasnya oleh siap itu. wa huwa al-ma'iyatu Bil ihatati ilman wa sam'an wa basaran, iaitu ma'iyah bil ihatah. Ya, ihatah dengan apa? Ilman wa sam'an wa basaran. Ya, kerana takluk ilmu, sama' dan basar itu inkishaf. Ya, takluknya inkishaf. Maka kita katakan kebersamaan di sini ialah pengetahuan Allah Ta'ala, penglihatan Allah Ta'ala, pendengaran Allah Ta'ala itu yang bersama dengan kalian, bukan zat Allah yang bersama dengan kalian. Jadi aywa wa in kana, Ustaz ada yang minta ulang sekali. apa dia? Minta ulang sekali tadi. Wa huwa al-ma'iyatu bil ihatati ilman wa sam'an wa basaran, iaitu kebersamaan dengan ihatah ilman wa sam'an wa basaran, yakni wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan Allah bersama dengan kalian ketika di mana saja kalian berada. Kebersamaan di sini bukan kebersamaan tahayyus ataupun hulul, iaitu Allah, zat Allah bersama dengan kalian. Kerana zat kalian itu mutahayyis, maka adakah Allah mutahayyis? Mustahil. Maka ditakwilkan maksud ma'iyah di sini, ma'akum, itu adalah ma'iyah dengan makna ihatah, pengetahuan Allah bersama kalian. Kenapa kita takwilkan? Kerana takluk ilmu inkishaf, sama inkishaf, basar inkishaf. Maka mengetahui Allah Ta'ala, melihat Allah Ta'ala, mendengar Allah Ta'ala akan kalian. Jadi kita tak gunakan di sini dengan makna ma'iyah dengan makna tahayyus ataupun hulul, kerana dia akan membawa kepada Allah Ta'ala itu adalah ajsam. Kerana tahayyus itu ajsam. Wa in kana yaqbalu min ta'wili aktsara min ma'nan wahidin, jika menerima ia lebih daripada satu takwil. Seperti mana? Qaulihi ta'ala tajri bi a'yunina, tajri bi a'yunina, wa qawli jalla wa ala lima khalaqtu bi yadayya, wa qawli ta'ala ar-rahmanu 'ala al-'arsy istawa wa nahwihi. Wa nahwihi. Jadi kata-kata a'yunina di situ, biyadai situ, istawa situ, wa nahwihi. Faqad ikhtalafa al-ulama, faqad ikhtalafa al-ulama fi. Jadi khilaf ulama ada 3 mazhab di sini, ya. Bila mana sebuah ayat yang zahirnya itu akan membawa kepada perkara yang mustahil akalan, mustahil akli, maka kita boleh mentakwilkan dia kepada lebih daripada satu makna. Ikhtalafa ulama fihi, ya, berkhilaf ulama padanya itu di atas 3 mazhab. Yang pertama, al-mazhabul awal, al-madhhabul awwal wujubu tafwidi ma'na dhalika ila Allah Ta'ala ba'da al-qat'i bi tanfihi 'anil zahir mustahil. wajib tafwid. Mazhab yang pertama kata wajib tafwid makna tersebut kepada Allah Ta'ala setelah kita jazam dengan menyucikan Allah Ta'ala daripada perkara, daripada zahir perkara yang mustahil daripada ayat tersebut, iaitu mazhab as-salaf. Walihada lamma sa'ala as-sa'ilu, maka kerana itu tatkala seseorang bertanya kepada Imam Malik bin Anas radhiyallahu an tentang firman Allah Ta'ala 'alal arsy istawa, maka beliau menjawab
Apa dia? Qala fi jawabi al-istiwa'u ma'luman wal kayfu Ma'lumun. wal kayfu majhulun wa su'alu an hadha bid'atun wa amara bi ikhraji sa'il Wa amara bi ikhraji sa'il. La'alla hadhihi riwayah la tasih. Riwayat ini tidak sahih. Wallahu a'lam. Tetapi riwayat ini tak sahih. Yang sahih dia macam ni. Was sahih al-istiwa'u ghairu majhulin. Al-istiwa'u ghairu majhulin. Wal kayfu ghairu ma'kulin. Wal kayfu ghairu ma'kulin. Wasu'alu an hadha bid'atun. Istiwa itu ghairu majhul, yang ini maklum. Okey, di situ okey. Di situ tak ada masalah. Wal kaifu majhulun, di situ problem. Kalau kita tengok riwayat ini, wal kaifu majhulun, di sini ada problem. Kenapa? Kerana kata-kata wal kaifu majhulun, bila ditanya tentang kepada Imam Malik bin Anas, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, maka ditanya tentang istiwa di sini, maka kata Imam Malik radhiyallahu ta'ala, al-istiwa ghairu majhul, iaitu maklum sebagaimana yang ada di dalam Alkitab. Baik. Wal kaifu ghairu ma'kul, dan kaif itu tidak diakalkan akan dia. Apa maksud tidak diakal? Iaitu perkara ini adalah mustahil. Mustahil akal. Kalau kita kata atas riwayat yang ada di dalam kitab ini, wal kaifu majhulun, la'alla hadhihi riwayah riwayah muharrafah yang ditahrifkan oleh Wahabi. Ya. Kenapa? Kerana al-kaif, kalau dia itu majhul, bermakna kita mengisbatkan kaif. Illa anna al-kaif majhul. Maknanya Allah itu mempunyai kaif, tetapi kaif ini adalah majhul, ghair ma'lum. Baik, apa masalahnya? Kalau Allah itu mempunyai kaif, bukankah kita belajar di dalam makulat asyarah bahawa makulat kaif itu daripada arad? Makulatul arad, salah satunya ialah makulatul kaif. Arad itu hadis baru. Bagaimana kita boleh mengisbatkan kaif kepada Allah Ta'ala? Ini khatir, rosak. Sebab itu yang benar, wal kaifu ghairu ma'kul. Syuf, bila kita sebut ghairu ma'kul, maknanya la yutasawwaru wujuduh. Maknanya sesuatu yang pasti tiada, iaitu Allah Ta'ala itu mustahil dia itu bersifat kaif. Dia tidak boleh mempunyai kaif. Ya? Mustahil sama sekali mengisbatkan kaif pada Allah Ta'ala. Isbat pun tak boleh. Bukan masalah majhul ataupun maklum, isbat pun tak boleh. Kenapa? Kerana kaif itu arad, wal arad hadis. Faham tak? Wasu'alu an hadha bid'atun. Dan kemudian Imam Malik memerintahkan supaya orang yang bertanya ini dihalau. Dihalau daripada majlis. Yakni radhiyallahu anhu. Iwa? Yani radhiyallahu anhu. Anna al-istiwa'a ma'lumun min lughatil arabi mahamiluhu al-majaziyatu allati tasihu fi haqqi maulana jalla wa ala. Jadi yang dikehendaki oleh radhiyallahu anhu itu Imam Malik bahawasanya istiwa itu maklum min lughatil arab, mahamiluhu al-majaziyah allati tasihu
fi haqqi maulana jalla wa ala, iaitu tafsirannya yang secara majaz yang sah pada hak Allah Subhanahu wa taala. Wal murad في الآيات منها أو من غيرها بما لم نعلمه majhulun lana, dan yang dikehendaki di dalam ayat ini iaitu Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, sama ada di atas tafsiran yang majazi ataupun selain daripada tafsiran yang majazi itu majhulun lana. Wa su'alu an ta'yin ما لم يرد نص فيه من الشرع dan ini bid'atun, dan soalan tentang perkara yang diminta ta'yin padahal perkara itu tidak ditakyinkan oleh Allah, itu bid'ah. Wa sahibul bid'ah rajulun su', yajibu mujanibatuhu wa ikhrajuhu an majalis, wajib kita wajib menjauhkannya dan keluarkannya daripada majlis ilmu, li'alla yudkhila 'ala al-muslimina fitnatan bisababi idhari supaya tidak masuklah kepada orang-orang muslim fitnah dengan sebab zahirnya bid'ah. Aywa. Al-madhhab ats-tsani jawaz ta'yin ta'wil lil-mushkil. Baik, mazhab yang kedua ialah harus untuk kita menentukan takwil tersebut. Wa yatarajjahu ala ghairi mimma yasihu bidalalati siyaqin aw bikathrati isti'mal al-arabi bil lafz al-mushkil, iaitu kita tarjihkan, maknanya tadi kita kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Istawa di sini, di sana kita boleh hamalkan di atas beberapa makna untuk ditakwil kepada makna yang layak kepada Allah Ta'ala. Kemudian kita tarjihkan satu makna daripada beberapa makna tadi. Kita tarjih, pilih salah satu daripada beberapa makna yang boleh ditakwilkan daripada istawa tadi. Itu mengikut kesahihannya itu berdasarkan kepada dalalah siyaq ataupun bikasrat isti'mal al-arab lil lafz al-mushkil fihi. Aywa, fatuhmalul ainu 'ala al-'ilmi aw maka dihamalkan ain di atas ilmu, iaitu apa? Tajri bi a'yunina. Aywa, awil basari awil hifzi. Wa tuhmal tuhmadul yadu 'ala al-qudrati aw an-ni'mati, dihamalkan yad di atas qudrah ataupun ni'mah, dan dihamalkan istiwa 'ala al-qahr. Wa hadha madhhabu imam al-haramain wa jama'atin katsiratin min al-ulama. Wal madhhabu ats-tsalits hamlu tilka al-mushkilati 'ala itsbati sifatillah ta'ala ta'liqu bi jalalihi wa jamalihi la yu'rafu kunhuha ay haqiqatuha. Mazhab yang ketiga iaitu mazhab Syekh Abu Hasan Asy'ari rahimahullah ta'ala, iaitu kita hamalkan mushkalat itu, iaitu zahir ayat yang mustahil itu, di atas menyabitkan sifat Allah Ta'ala yang layak dengan keagungannya, yang layak dengan kecantikannya. La yu'rafu kunhuha, tidak diketahui hakikatnya Allah Ta'ala, hakikatnya sifat tersebut. Okay? Jadi itulah mazhab ahli sunnah Asy'ariyah, mazhab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Aywa, sekejap. Di sini disebut qala al-imam as-Sanusi fi syarh al-Wusta ikhtalafa fi asya' waradat fi syar'i mudafatan lillahi ta'ala wa hiya al-istiwa'u wal yad wal 'ain wal wajh ba'da al-qat'i bi tanzihihi ta'ala an zawahiriha al-mustahila 'aqlan aw ijma'an. Maka kata Imam Abu Hasan Asy'ari, innaha asma'un li sifatin taqumu bi dzatihi ta'ala, bahwasanya yad, ain, wajah itu adalah nama bagi sifat-sifat yang berdiri kepada zat Allah Ta'ala, zaidatan ala sifati thamaniyati sabiqah, dia itu lebih di atas, iaitu
Sifat yang lain daripada sifat yang 8 yang kita sabitkan di dalam sifat 20. Wasabil ila sabi ithbatiha indahu as-sam'u lal aqlu. Adapun penyabitan tentang sifat ini, iaitu penyabitan sifat ain, sifat yad, sifat apa lagi? Yad, ain, wajah, istiwa, itu adalah berdasarkan kepada sama, iaitu dalil nakli, ya, bukan berdasarkan kepada dalil akli. Biasa kita tengok Imam Abdul Hasan Asy'ari, dia mengatakan bahawa ain, wajah ini adalah sifat, nama bagi sifat yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Berbeza dengan hari ini, ya, orang hari ini, ya, ahli-ahli bid'ah hari ini, mereka mengatakan, mereka mengisbatkan zat, ya, bukan sifat, zat. Walihada tusamma ala madhhabihi sifatun sam'iyyatun. Maka dinamakan di atas mazhabnya Imam Abdul Hasan Asy'ari, sifat ini adalah sifat sam'iyyah. Wallahu ta'ala a'lam bihaqiqatihi. Dan Allah mengetahui hakikat sifat tersebut. Wa amma syekh summa qala wa amma syekh, iaitu Abdul Hasan Asy'ari, fa'tamada fi ithbati hadhihi sifat ay as-sam'iyyah ala dhawahira min al-Quran. Maka dia iktimad pada mengisbatkan sifat ini, sifat sam'iyah ini, di atas zahir daripada Al-Quran. Wa amma al-istiwa'u fahtajja ala subutihi biqaulihi ta'ala. Adapun istiwa, maka beliau berhujah di atas penyabitan sifat istiwa itu dengan qauluhu ta'ala 'alal arsy istawa. Faqala al-istiwa'u bima'na al-istiqrar wa tamakkun wal julus mustahilun aqlan ijma'an. Tengok, yang Abu Hasan Asy'ari kata apa? Ya, dia menyabitkan istiwa. Sifat istiwa itu ada pada Allah, tetapi istiwa dengan makna istiqrar, tetap. Tamakkun, julus, itu mustahil aklan, ijma'an. Wa ta'wiluhu bil istila' 'ala al-'arsy bil qudrah yujibu an la yakuna li takhsis al-'arsy bidzalika fa'idatan. Iaitu kalau kita mentakwilkan lafaz istiwa itu dengan makna Allah itu kudrah, iaitu menguasai arasy, maka ketika itu takhsis seperti itu tidak ada faedah. Kerana apa? Kerana sairul mumkinat tamathala al-arsy fi dhalik. Kerana mungkinat yang lain selain arasy, okey, kursi, syurga, neraka, langit, bumi, bukankah itu juga mungkinat sebagaimana arasy? Ya. Tetapi kenapa kita mengkhususkan kekuasaan Allah Ta'ala itu kepada arasy? Sebab itu dia kata, kita mentakhsiskan, kalau kita takwilkan istiwa kepada kudrah, kepada arasy, maka itu adalah sesuatu perkara yang la faedah. Maka sebab itu beliau tidak memilih untuk mentakwilkan kalimat istiwa itu kepada kudrah. Fawajaba an yuhmal istiwa'u ala sifatin taliqu bihi. Maka wajiblah ketika itu kita hamalkan, kita tanggungkan istiwa itu di atas sifat yang layak bagi Allah Ta'ala, bas, tanpa kita mentakwilkan kepada suatu makna yang lain. Tetapi kita menyerahkan makna itu adalah makna sifat istiwa, ada, sabit. Tapi istiwa bima yaliku billahi ta'ala, dengan apa yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini di atas mazhab Imam Abu Hasan Asy'ari. Qultu wa dhahiru anna man ihtata wa 'abbara bima yadhkuruhu min ta'wilin lidzalika al-mushkal bilafz ihtimal fa yaqulu yuhtamalu an yakuna al-muradu min al-ayati wal hadithi kadha. Aku kata zahir bahawasanya orang yang ihtata, orang yang berhati-hati, wa abbara bima yadhkuruhu min ta'wili bidzalika al-mushkil bilafz ihtimal fa yaqulu, maka dia berkata yuhtamal an yakuna al-murad min al-ayat wal hadith kadha. Ya, diihtimalkan bahawasanya murad daripada ayat dan hadis ini kadha, faqad salima, maka dia selamat. Ya, maknanya kalau kita menjumpai sebuah ayat yang zahirnya itu mustahil aklan atas Allah Ta'ala, maka ketika itu kita ihtimalkan ayat tersebut, ya, jangan kita mengambil makna zahir ayat tersebut, tetapi kita ihtimalkan. Maka seorang itu faqad salima minat tajasuri wa su'il adab,
ya, maka ketika itu dia selamat daripada tajasur, iaitu melampaui batas, ya, daripada sifat biadab kepada Allah, wasu'il adab, dan buruknya adab, bil jazmi bi ta'yini ma lam yakun dalil ma lam yakun ad-dalilul qat'i ala ta'yinihi, ya, itu dengan menentukan barang yang tidak berdirilah dalil qat'i di atas menentukannya. Maknanya selama mana tidak ada dalil qat'i untuk menentukan apakah makna daripada ayat mutasyabihat itu tadi, maka ihtimalkan, okay? Serahkan makna itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa kita mengatakan ini tangan, ini muka, ini kaki, ini mata. Wallahu ta'ala a'lam. Boleh jawab? Bersyukur dah, tak sempat habis. Cuba tengok ta'liq di bawah tu. Wa lihadza qala hujjatul Islam fi mizanil amal yajibu siyanatul awam an majalisi ahli hawa, ya, wajib menjaga orang awam daripada majlis ahli hawa, itu ahli-ahli orang yang hawa nafsu atau ahli bid'ah. Kama tusadul huram an mukhalatatil mufsidin, ya, sebagaimana kita menjaga tempat-tempat yang suci daripada bergaul tempatnya itu orang-orang yang rosak. Fa amma man qawiyat fid din syakimatuhu, adapun orang yang kuat agamanya itu pegangan agamanya, wastaqarra fi nafsihi burhanuhu wa hujjatuhu, dan tetap pada dirinya itu dalil, dia ada hujah, fala ba'sa alaihi bil muhafazah, bil mukhalatah, maka tak mengapa ketika itu dia mukhalatah kepada golongan ahlul hawa wal bid'ah ini. Bal al-ahabbu al-mukhalatah wal isgha' ila syubahi wal istighalu bihalliha. Bahkan yang terlebih disukai bahawa dia bercampur dengan orang tersebut, ya, dan dia istighal untuk menyelesaikan iskal-iskal yang terbit daripada orang ini. Wa yakunu bihi mujahidan, dan dia ketika itu dia adalah seorang yang mujahid. Fa innal mubaris yustahabbu lahu tahajjub ala saffil kuffar, ya, dan orang yang mubaris itu dia itu disunatkan baginya untuk tahajjum ala saffil kuffar. Ini kalau dalam perang kan orang-orang yang berada di saf depan tu, dia itu yang tahajjum dulu, menyerang kepada saf orang-orang kafir ini. Wal ajiz yukrahu lahu dzalika, adapun orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak ada hujjah, orang-orang yang tidak ada burhan, ya, maka dimakruhkan dia itu daripada bercampur dengan orang ahli hawa, ya. Sekarang ni majlis ahli hawa ni, dia bukan ada majlis dah hari ni. Dia bukan kena buat khalaqah Sulaimaniyah, dia bukan kena buat ruab jawi, dia bukan kena buat Nusantara, tak, ya. Hari ni dia buat dalam Facebook saja, ya. Dia tulis kemudian masuk orang-orang awam yang ajiz, yang tak tahu dalil, tak ada burhan, hentam komen balik. Itu kamu dah masuk dalam golongan majlis ahlul hawa, ya. Padahal yukrah, dimakruhkan. Sebab apa? Supaya kamu tidak terjebak kepada bid'ah tersebut, ya. Sebab itu Imam Malik radhiyallahu an dihalau orang daripada majlisnya, supaya tidak menimbulkan fitnah kepada orang lain. Tetapi hari ini kita tak boleh nak jaga fitnah tu. Kerana kita buka Facebook, terbaca. Buka WhatsApp, terbaca. Buka Insta, terbaca. Ya, jadi jauhkan. Ya, jangan kita masuk. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.